Okay, hai kawan-kawan. So, bertemu lagi kita di channel Psycho Bros. Okay, ada dua speaker dalam topik kali ini. Pertama saya, Muhammad Hidayat, dan speaker kedua lepas ni Nadia. So, apa yang kita nak cerita hari ini adalah berkenaan dengan fisiologi dan tingkah laku yang berkaitan dengan pengambilan dadah. Okay, menurut James Scosley. Okay, James Scosley ni dia penulis buku Drug Abuse Prevention and Rehabilitation in Malaysia. Okey, menurut dia ni dadah ni merupakan apa jua bahan kimia psikoaktif semula jadi atau sintetik yang boleh mengubah fungsi sistem dalam tubuh manusia. Okey, kalau kita salah guna dia, okey, dia boleh menyebabkan ketagihan. Okey, dadah ni dah jelas lah memang musuh nombor satu negara. Kalau kita tahu, dia ni boleh mendatangkan kemudaratan kepada keluarga, sosial individu, komuniti dan juga negara kita. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Cerita sikitlah sejarah tentang dadah dekat Malaysia ni. Okey, nak cerita dadah dekat Malaysia ni dah lama dah lah. Sejak zaman jajahan orang Inggeris dulu dekat tanah Melayu. Masa tu kurun ke-19. So dah lama dah trending dekat Malaysia. So kita ambil statistik yang sampai 2018, lebih kurang 17,000 orang. 17,000 orang yang terlibat dengan penyalahan gunaan dadah. So angka ni kalau kita tengok sangat membimbangkan. Okey, kita terang pula jenis dadah. Okey, ada 4 jenis dadah. Yang pertama depresan, kedua jenis stimulan, lepas tu jenis opioid, dan yang terakhir jenis yang halusinogen. Jika dadah jenis depresan dulu, dia ni berfungsi untuk mengurangkan tekanan, menenteramkan fikiran. Lepas tu dia melambatkan tindak balas rangsangan. Contoh dadah ni dadah kita panggil morfin, heroin dengan barbiturat. Okey, jenis dadah kedua ni kita panggil jenis yang stimulan. Stimulan ni dia meningkatkan kadar metabolisme badan. Okey, kalau kita ambil, bukan kita lah, contohnya kalau orang lain, orang itu yang menyalahguna dadah ni, dia ambil jenis stimulan, dia akan menyebabkan dia jadi lebih aktif. Contohnya amfetamin dengan nikotin. Okey, selain tu, jenis dadah yang ketiga ni ada yang dia mengurangkan kesakitan. Fungsi dia mengurangkan kesakitan, pada masa sama dia mengurangkan kegelisahan. Contohnya morfin. Yang saya cerita pasal morfin dengan heroin ni, dia under opioid. Dan jenis yang ketiga opioid. Okey, yang terakhir jenis yang halusinogen. Ini memang kalau kita ambil confirm hayal. Contohnya ganja. Lepas tu apa lagi? Ketamin. Okey, kalau kita ambil benda-benda macam ni, dia akan menyebabkan seorang tu jadi macam berkhayal, macam bukan diri dia sendiri. Okey. Tapi kalau dia ambil untuk jangka masa yang panjang, kesan dia boleh menyebabkan skizofrenia. Pada masa yang sama, dia boleh menyebabkan kematian. Sebenarnya kan, kita ni banyak jenis dadah lain lagi. Contohnya pil kuda, ketum, syabu dan macam-macam lagi. Orang zaman sekarang memang kreatif. Lagi-lagi budak-budak muda zaman sekarang. Semua orang tahu apa itu dadah kan? Tapi adakah semua orang cakna tentang apakah kesan dadah terhadap fisiologi badan dan tingkah laku manusia jika pengambilannya tidak menepati dos dan berlebihan? Okey, pada hari ini saya akan terangkan kepada anda semua tentang kesan dadah terhadap fisiologi dan tingkah laku manusia jika pengambilannya melebihi had dan secara berterusan. Antara masalah yang akan dihadapi jika pengambilan dadah berlebihan ialah kerosakan otak, gangguan percakapan, kanser usus, pendarahan kerongkong dan banyak lagi. Jika kita pergi secara khusus jenis dadah dan kesan-kesan fisiologi badan dan tingkah laku jika pengambilannya berlebihan dos. Bagi jenis dadah heroin dan morfin, antara kesan buruk ialah mata menjojol, badan menggigil, diarrhea, kesukaran untuk tidur, cepat marah, koordinasi badan tak stabil dan banyak lagi kesan-kesan sampingan yang buruk akan dihadapi. Bagi jenis dadah kokain dan amfetamin, dua jenis dadah ni akan menyebabkan gangguan kepada psikologi manusia. Selain itu juga akan mengganggu seperti masalah tidur dan penyakit kulit. Bagi dadah jenis ekstasi pula,
Dia untuk jangka masa pendek, dia akan mengganggu neurotransmitter di otak yang akan menyampaikan impuls-impuls ke otak. Tapi manakala untuk jangka masa panjang, dia akan terus mengganggu struktur otak. Sangat bahaya. Selain daripada itu, dadah juga akan menyebabkan penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni berlaku apabila penagih daripada penagih A berkongsi jarum dengan penagih-penagih yang lain. Bila berlakunya perkongsian jarum tersebut akan menyebabkan transmitnya perpindahan penyakit daripada individu A ke individu B. Sebagai contohlah penyakit AIDS yang seperti yang kita tahu, dan keduanya penyakit Hep B, hepatitis B. Sebagai konklusinya, kita tak perlulah ambil dadah untuk kemaslahatan hidup kita. Dadah bagus untuk badan, akan jadi sebagai metod ubat dalam diri. Tetapi andai kata dadah ini telah disalahgunakan, diambil secara melebihi dos dan tak tertentu pengambilannya secara berterusan, akan menyebabkan impak yang buruk pada kesan hidup kita. Bukan setakat diri kita sendiri, tapi kesan buruk pada masyarakat dan negara. Jadi sehubungan dengan itu, saya dan rakan-rakan dalam kumpulan menyeru kita semua agar jauhi dadah. Cadangan saya dan kumpulan saya agar pihak kerajaan, individu dan semua orang bekerjasama agar membendung gejala salah guna dadah, supaya ini tidak terus menjadi musuh utama kita di bumi Malaysia pada hari ini. Assalamualaikum.